Sekarang kita tengok latih diri. Latihan 1.1 muka surat 5 dalam buku teks. Soalan 1A. Nyatakan sama ada hubungan yang berikut ialah fungsi atau bukan. Berikan alasan anda. Untuk soalan ini, dia bagi awak hubungan. Lepas itu, awak tentukan sama ada hubungan itu ialah fungsi atau bukan. Lepas itu, apa alasan anda? So, ada dua jawapan yang awak mesti bagi. Yang pertama, fungsi atau bukan. Yang kedua, reason. Alasan awak, justifikasi awak. Dia bagi yang ini. Kita cek dulu. Kalau fungsi tadi hubungan 1 kepada 1, banyak kepada 1. So awak tengok dekat sini. 2 memetakan kepada 1. 4 memetakan kepada 2. 6 memetakan kepada 3. So dekat sini ada satu yang tak ada partner. Adakah ini suatu fungsi? Fungsi ialah setiap objek memetakan kepada hanya satu image. So, setiap objek sudah memetakan kepada satu image. So, jawapannya, tengok 2 kepada 1, 4 kepada 2, 6 kepada 3. Hubungan ini ialah satu fungsi kerana satu unsur dalam set X memetakan hanya satu unsur dalam set Y. Itu panjang sangat. Ataupun awak boleh tulis macam ini. Hubungan ini ialah satu fungsi kerana hubungan satu dengan satu. Dah settle. 7 ni macam mana cikgu? 7 ini dia adalah dekat kodomen. Melainkan kalau 7 ini dekat set X. Barulah dia bukan fungsi. Sebab fungsi kan setiap objek. Dekat sini semua objek dah memetakan kepada satu image. Yang ini tak ada. Tak kisahlah. Okey? Soalan 2. Saya bincang soalan 2 saja. Yang BC tu awak jawab sebagai latihan. Senang no, semua nak kena swap. Tentukan sama ada graf yang berikut ialah fungsi atau bukan dengan menggunakan ujian garis mencancang. Soalan ini dia dah bagi tahu dah dengan menggunakan ujian garis mencancang. Kalau saya bagi soalan, saya tak bagi pun benda ni. Saya bagi saja tentukan sama ada graf berikut ialah fungsi atau bukan. Full stop. Awak fikirlah sendiri macam mana nak tentukan. Tapi dia dah bagi tahu dengan menggunakan ujian garis mencancang. Boleh guna cara lain tak? Tak boleh. Mesti guna ujian garis mencancang. Dia dah bagi awak satu graf. Macam mana nak buat? Ujian garis mencancang. Macam mana rupa garis mencancang? Ni. Menegak. Letak dekat situ. Tak kisahlah awak pilih mana-mana. Letak dekat situ. Awak tak suka dekat situ. Letak dekat sini. Boleh tidak? Boleh. Letak dekat sini. Boleh tidak? Boleh. Asalkan dia ialah garis mencancang. So, lepas kita buat ujian garis mencancang, kita dapati dekat sini, dia memotong hanya pada satu titik. Sini, satu titik. Sini pun satu titik. So, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Graf ini ialah satu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja. Okey? Okey. Kita tengok soalan yang terakhir. Soalan 3. Dengan menggunakan tata tanda fungsi. Dia dah bagi syarat dekat sini. Tata tanda fungsi. Boleh tak awak bagi dalam bentuk grafik? Tak boleh. Tidak menjawab soalan. Ungkapkan hash dalam sebutan X bagi setiap gambar rajah anak panah yang berikut. Maksudnya dia dah bagi awak gambar rajah anak panah. Awak mesti ungkapkan dalam bentuk tata tanda fungsi. Dia bagi. Maksudnya awak mesti kenal pasti. Apa hubungan? Apa perkaitan dia dengan X, dengan hash X ini? Bila awak tengok dekat sini, 2, lepas itu dekat sebelah ini, 1/2. Okey, macam sama. Tak apa, kita teruskan. Kita tengok yang lagi 1. 3, 1/3. Okey, macam dah nampak. Kemudian 5, 1/5. So, awak rasa apa hubungan dia? Apa sebenarnya fungsi hash awak dekat sini?
Kalau tanda fungsi tadi tulis macam mana? So kalau dekat sini, fungsi awak ialah fungsi hash. So awak mesti guna hash. Hash dalam sebutan X. Maksudnya hash dekat di depan, X di belakang. Awak nampak dia punya pattern dekat sini, dia punya pola. Kalau X dekat sini 2, dekat sini 1/2. Kalau X dekat sini 3, dekat sini dia 1/3. Kalau X dekat sini 5, dia 1/5. Nampak tak pattern dia? So dia macam 1/1/1/1. So macam mana awak nak ungkapkan? Dekat sini kan tadi X. Inilah awak punya pemboleh ubah awak. So kalau dekat sini X, kalau X2 dia jadi 2. Kalau X3 dia jadi 3. Kalau X5 dia jadi 5. So awak boleh ungkapkan hash, fungsi hash memetakan X kepada 1/X. Ataupun fungsi hash memetakan X kepada 1/X. Dia dibaca dengan cara yang sama, cuma cara penulisan yang berbeza. Awak tengok apa pola dia, apa pattern dia. Yang ini susah sedikit, tapi awak mesti boleh tengok. Dia mesti ada perkaitannya, dia mesti ada macam hint-hint dia. Okey? Latih diri 1.2, muka surat 9. Kalau tadi 1.1. Yang itu cuma untuk memberikan definisi fungsi. Lepas ini pula, yang ini adalah untuk menentukan domain, kodomain dan julat. Alamak, dia dah bagi jawapan. Tak apalah. Tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi yang berikut. Ini fungsi apa? Discrete. Macam dah jawab je. Sama macam yang tadi dalam contoh. So, domain ialah yang dekat X. Yang dekat X kita yang ada nilai negatif 2. Yang ada bintik ni. 1. Negatif 1 ada bintik. Sifar ada bintik. 1 tak ada bintik. So, 1 bukan domain. 2 ada bintik. 3 tak ada bintik. So, 3 tak ada, bukan domain. 4. Sebab itu kita dapat dekat sini, domain kita ialah negatif 2, negatif 1, sifar 2, 4. Sebab inilah objek kita. Objek kita yang ada image. Kodomain. Kodomain ialah semua pada paksi Y ataupun semua unsur dalam paksi Y. So, kodomain kita dekat sini, sifar tak ada. So, 1 ada, 2 tak ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. So, kodomain kita ialah 1, 3, 4, 5. Julat, macam mana kita nak cari julat tadi? Julat kita tengok kodomain. Kodomain yang kita ambil yang mana? Kodomain yang ada partner. Sekarang ini kebetulan dalam graf ini semua ada partner. Untuk kodomain awak semua ada partner. So julat awak ialah 1, 3, 4, 5 juga. Tengok dekat situ, tengok dekat situ. Dia dah macam itu. So soalan 2. Yang ini adalah untuk yang selanjar. Lakarkan. Ini lakar, bukan lukis. Lakarkan graf fungsi yang berikut untuk domain. Negatif 2, 4. Di antara negatif 2 dan 4. Seterusnya, nyatakan julat yang sepadan dengan domain yang diberi. So, bila soalan macam ini, dia kata lakarkan graf di antara negatif 2 dan 4. Adakah awak terus letak negatif 2 dan 4? Bolehkah? Tak boleh. Bila awak buat macam ini, nanti awak dapat garis lurus mengufuk macam ini. Tak sesuai. So, negatif 2, macam awak lukis graf biasa, bila awak lukis graf, apa dulu yang mesti ada? Apa dulu yang mesti ada bila awak lukis graf? Ya, awak mesti ada jadual koordinat ini. X, macam mana saya nak pilih negatif 2? Sebab dalam domain, dia ada kata di antara negatif 2 sehingga 4. So, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3, 4. Yang ini saya pilih sendiri. Sebab dia lebih senang dan lebih tepat. Sebab bila awak dah dapat yang ini, awak boleh gantikan nilai X
ke dalam fungsi yang diberi. So, fungsi ini ikut soalan lah. Lain soalan, lain fungsi. So, X negatif 2 saya gantikan ke dalam ini. Fungsi F memetakan X kepada apa nama benda ini? Nama benda ini ialah modulus. Apa maksud modulus? Semua nilai di dalam modulus dipositifkan. Maksudnya kalau awak dapat nilai negatif, awak positifkan. So, contoh dekat sini. Negatif 2, bila awak gantikan negatif 2 tambah 1, awak akan dapat negatif 1. Betul? Bila awak gantikan dekat sini, awak akan dapat modulus negatif 1. Tetapi modulus tadi awak sudah tahu. Untuk modulus, semua nilai di dalam modulus ialah positif. Makanya awak akan dapat 1, bukan negatif 1. Kalau negatif 1, negatif 1 tambah 1 ialah sifar. Sifar lah. Sifar mana ada nilai? Sifar neutral. So, apabila X sama dengan sifar tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1, 2. Apabila X sama dengan 2, 2 tambah 1, 3 dan seterusnya. Apa yang awak buat dengan nilai-nilai yang kira ini? Soalan kata lakarkan graf. Lakarkanlah graf awak. Awak lakarkan graf. Bila lakarkan graf, saya dapat graf macam ini. Negatif 2 dapat 1. Negatif 1 dapat sifar. Sifar dapat 1. 1 dapat 2. 2 dapat 3. 3 dapat 4. 4 dapat 5. Ni. Dah menjawab soalan belum? Belum. Seterusnya, nyatakan julat. Julat kita tengok dekat mana? Dekat paksi Y. So, ini adalah diskrit ke selanjar. Selanjar sebab dekat sini dia sudah bagi hint. Ini dia sudah bagi hint. So, julat awak dekat sini ialah kita tengok dekat paksi Y. Sifar 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh ikut? Okey. So, itu sahaja untuk kelas kita pada pagi ini. Saya harap dapat membantu awak sedikit sebanyak. Bila awak rasa macam ada keraguan ataupun kurang faham, awak boleh tengok ulang. Sebab itu saya record awal, lepas tu saya upload dalam YouTube supaya macam bila-bila masa awak nak menjawab latihan, awak boleh rujuk semula. Kadang-kadang saya pun lewat reply message. Saya bukan setiap masa pegang handphone. Okey? So, saya harap dalam PKPB ni awak mesti ada disiplin diri. Jaga disiplin diri sebab dekat rumah mak ayah pun susah nak jaga awak. So, awak jaga diri. Saya lagilah susah nak jaga awak. Awak dekat rumah sekarang ni. So, dengan itu, saya harap awak jaga keselamatan, jaga diri, jaga SOP dan bila keluar rumah pakai pelitup muka. Rajin-rajinlah basuh tangan. So, saya harap kita jumpa dalam bulan 3 ini insya-Allah. So, jumpa lagi. So, terima kasih dan Assalamualaikum.